Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kepada anda yang terlepas berita tentang sidang Mida Akbar ataupun sidang Akbar oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya tunjukkan kepada anda boleh terus ke pautan esokawani.com 5 perkara utama sidang Akbar PKPB, antaranya berkaitan inilah antara apa yang perlu anda tahu sepanjang tempoh hari inilah berkaitan dengan sidang media ataupun sidang Akbar oleh Menteri Kanan Keselamatan. Kalau boleh saya nak baca yang pertama saja, iaitu sekatan jalan raya rentas negeri akan berakhir mulai Rabu dan fokus PDRM akan tertumpu pada pematuhan prosedur operasi standard SOP melibatkan premis-premis awam dan sebagainya. Dan perkara ini juga antara intipati yang penting dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun disebut sebagai PKPP, iaitu berentas negeri dibenarkan. Untuk itu saya nak terus, kalau tadi saya ke selatan, ke negeri Johor, ni saya nak ke negeri Pantai Timur, ke Terengganu, iaitu bersama dengan Nur Fazlizai Ali, ataupun kalau rakan-rakan media, kalau di Esrawani kami panggil dia Mekja. Mungkin Mekja boleh kongsikanlah kalau kita tengok, kalau difahamkan hari ini assignment ataupun tugasan Faz iaitu membuat tinjauan operasi, juga membuat tinjauan tempat-tempat hotel, kerana hotel juga antara yang menjadi tumpuan, sebab sehari dua hari ini kita selalu baca tempahan hotel di beberapa kawasan ada yang fully book, ada yang penuh, ada yang di negeri, contohnya di Negeri Sembilan membuat 50%. Tetapi di Terengganu kita nak tahu apa ceritanya tentang tempahan hotel di Terengganu. Mungkin Fazizah boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan itu. Okey, betul tu Fauzi. Seperti negeri-negeri lain juga, bila kita sebut Terengganu ni, sememangnya dia kaya dengan produk pelancongan. Kalau kita tengok sebelum ini, sektor pelancongan di Terengganu ini agak merosot ekonomi PKP. Namun, selepas PM mengumumkan rentas negeri, peningkatan tempahan hotel ini mendadak. Baik dibuat melalui online maupun walk-in. Dan boleh dikatakan hampir 60% berlaku peningkatan itu, Fauzi. Dan orang kata kesempatan itu memang diambil dan diraih oleh pelancong-pelancong dari negeri jiran lah, seperti di Kelantan maupun daripada Pahang sendiri yang mengambil peluang itu untuk melancong ke negeri Terengganu kerana ianya hanya terletak berhampiran. Dan ketika sekarang ini juga kita masih dalam masih lagi dalam COVID-19, jadi mungkin ini adalah cara terbaik untuk mereka memberikan attention, kerana kita tahu di Terengganu ini banyak bukan saja tempat-tempat menarik, malah kaya dengan pulau. Dan pulau itu adalah menjadi satu lokasi tumpuan. Dan kalau kita lihat selepas daripada Ramadan dan Syawal hari itu, orang ramai khususnya penduduk di Terengganu ini mula berkunjung ke pulau-pulau bagi menikmati dan orang kata untuk meredakan tension mereka selepas 3 bulan tidak dapat ke mana-mana, Fauzi. Mungkin ialah bercerita tentang Terengganu ni, pastinya kita terkait dengan tempat-tempat tarikan seperti pulau dan pantainya. Tapi sebelum tu saya nak tahulah, mungkin daripada hasil tinjauan dan juga hasil temu bual Faz lakukan bersama dengan pengusaha ataupun sesiapa yang terlibat dalam industri ataupun perniagaan pengusahaan hotel ini, apa mungkin langkah SOP yang dilakukan dan juga diterapkan oleh pengusaha-pengusaha hotel? Sebab kalau kita lihat dalam sektor-sektor ekonomi yang lain, ada SOP yang digariskan supaya kita, ialah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini membenarkan sektor ekonomi, sektor pelancongan dibuka dalam negeri lah, dalam negara lah. Tapi bagaimana dalam konteks pengusaha hotel menerapkan SOP yang mereka perlu patuhi? Betul, Fauzi. Bila diumumkan sektor perhotelan dapat beroperasi seperti biasa, ianya memberi satu kelegaan khususnya kepada pengusaha-pengusaha hotel selepas 3 bulan tidak dapat meneruskan operasi. Dan sektor itu adalah sektor yang terawal terjejas sejak PKP dikuatkuasakan. Dan bila diumumkan, pastinya SOP yang ketat turut mereka amalkan seperti beberapa sektor yang lain. Seperti tinjauan yang saya lakukan tadi, Fauzi, di Primula Hotel Kuala Terengganu, di mana sebelum kita masuk, pemeriksaan suhu tetap dilakukan. Selain itu, sanitizer juga disediakan kepada setiap pelanggan. Sementara itu, bagi bilik-bilik penginapan, Fauzi, mereka akan melakukan sanitasi sebelum dan selepas pengunjung menginap di hotel mereka. Langkah yang dilakukan itu adalah bagi memastikan wabak berkenaan dapat dicegah, kerana mereka bimbang walaupun Terengganu dikategorikan sekarang ini semua zon hijau, namun kita perlu mengambil langkah berhati-hati sebab kita bimbang jika ada wabak-wabak yang baru ataupun kluster yang baru akan merebak di negeri Terengganu ini, Fauzi, kerana sekarang ini boleh katakan di Terengganu keadaannya agak terkawal dan masyarakat Terengganu juga menjalani kehidupan seperti biasa kerana kita memang bebas daripada COVID dan telah diumumkan sebagai zon hijau, Fauzi.
Dan banyak kawasan, boleh kata hampir ke semua kawasan-kawasan di negeri Terengganu dizonkan sebagai zon hijau. Okey, Faz, saya nak tanya mungkin kalau boleh dimainkan sedikit selepas ini apa yang disebutkan oleh pengerusi Persatuan Hotel-Hotel Terengganu Suaibah Harun berkaitan dengan SOP dan juga berkaitan dengan industri perhotelan. Kalau boleh kita mainkan dulu. Alhamdulillah, semenjak PM membuat pengumuman boleh merentas negeri, pihak hotel menerima banyak tempahan. Actually, total pick-up is about 50 rooms and above. Tapi sebelum ni kami telah membuat berbagai promosi semasa PKP ini. Seperti kita buat promosi bilik sebanyak RM140 bilik tanpa sarapan pagi dan RM180 sebilik dengan sarapan pagi. Dan seperti apa yang disebutkan oleh pengerusi Persatuan Hotel-Hotel Terengganu itu peningkatan boleh dikata agak mendadak sikitlah dari segi tempahan hotel. Saya nak tanya sebab ini cerita dan kita dibenarkanlah untuk bercerita tentang wartawan dan pastinya tadi Faz pun ada cakap kalau inilah masanya untuk penduduk ataupun rakyat untuk melepaskan atau menyelesaikan stres. Untuk wartawan yang bekerja lebih kurang 2-3 bulan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dan juga PKPB bersyarat dan selepas ni masih lagi kena bekerja untuk pemulihan PKPP. Untuk Faz sendiri macam mana? Dah ada tempahan hotel yang dibuat ke ataupun bagaimana untuk rilis stres? Itulah, kita pun sebenarnya dalam perancangan untuk bercuti walaupun di tempat sendiri, Fauzi. Kerana sebab sebelum ni daripada first PKP lagi memang saya berkesempatan untuk melakukan tinjauan di Pulau Redang dan sebagainya. Tapi suasana tu sangat berlainan, Fauzi, kerana ianya agak sunyi dan tidak seperti pusat pelancongan yang biasa saya kunjungi sebelum ini, dan bagi saya benda tu agak janggal lah kerana Terengganu biasanya tidak akan sunyi dengan kehadiran pelancong, namun pada kali ini agak berlainan. Tapi dengan promosi yang dibuat oleh pihak hotel, kalau dilihat sekarang ni hampir 50% promosi yang dibuat itu agak memberi peluang bukan kepada kita saja namun kepada semua masyarakat untuk dapat menikmati ataupun menginap di hotel-hotel yang orang kata hotel yang agak mewah. Mungkin sebelum ini mereka tidak mampu, namun pada kali ini semuanya berkemampuan untuk berkunjung ke negeri itu. Mungkin Fauzi ataupun rakan-rakan di Esok Awan sendiri pun boleh datang bercuti jika berkesempatan ke negeri Terengganu ini. Dan pastinya bukan saja di bandaraya ini, Fauzi, tapi di pulau-pulau juga ini telah beroperasi sepenuhnya, Fauzi. Okey, Faz, saya nak tanyakan kalau sebelum ni Faz selalu kongsikan berkaitan dengan tumpuan kawasan-kawasan tumpuan pelancong khususnya di Kuala Terengganu lah. Kalau saya ambil contoh antaranya di pantai Miami dan juga di kawasan Jabatan Angkat Kuala Terengganu yang menjadi ikonik di Terengganu. Kalau sebelum ni itulah kawasan yang dilarang untuk orang ramai berkumpul, untuk berada di kawasan situ. Untuk waktu ini dan menjelang pada fasa baharu iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ada perbezaannya ataupun dah ada orang orang ramai dah berkunjung di situ ataupun kawasan itu masih lagi terletak dalam kawasan larangan? Okey, Fauzi. Kalau dapat sebelum ini saya ada membuat tinjauan di kawasan berkenaan pada hari raya pertama, contohnya di Pantai Miami ia menjadi lokasi tumpuan orang ramai untuk bergambar dan sebagainya. Walaupun masa itu masih lagi dalam PKPB, namun orang ramai tetap berkunjung untuk merakamkan gambar kenangan dan sebagainya. Namun sehingga sekarang pihak polis masih tidak membenarkan lokasi itu dikunjungi kerana mereka masih membuat langkah pencegahan, dan jika dapat dilihat ketika ini juga pihak polis masih melakukan rondaan di kawasan-kawasan berkenaan dan mereka setakat ini memang tidak membenarkan orang ramai berkumpul di kawasan tumpuan-tumpuan seperti itu, Fauzi. Okey, Faz, kalau boleh dalam lebih kurang 1-2 minit ini saya nak tanyakan yang terakhir untuk Faz esok PKPP, dan seperti yang saya tanyakan kepada Akila, wakil Esok Awani di Johor, mana saya nak tanya kepada dia juga, kepada Faz juga. Kalau kita lihat, Faz tadi ada kongsi, Akila tadi ada kongsi yang mana sudah ada rentas negeri pergerakan itu berlaku di Johor. Di Terengganu, saya nak tanya, ada tak Faz ada buat tinjauan tadi, ada tak nampak ada nombor plat kenderaan yang bukan daripada Terengganu dan mungkin daripada pemerhatian dan juga jangkaan Faz berkaitan dengan rentas negeri trafik memasuki ke negeri Kuala Terengganu untuk esok dan hari-hari mendatang bagaimana? So far untuk setakat hari ini, Fauzi, keadaan trafik di Terengganu agak terkawal walaupun boleh kata seperti di Pasar Payang, kita memang ketahui memang itu kawasan tumpuan.
Namun orang kata setakat ini masih pergerakan untuk retas negeri itu daripada orang daripada Kuala Lumpur untuk pulang masih tidak berlaku di negeri ini. Bagaimanapun pihak polis menjangkakan aliran trafik di LPC2 itu dijangka akan meningkat selepas pengumuman yang dibuatkan oleh PM. Mungkin kesempatan itu akan diambil oleh contohnya warga di Kota Raya akan pulang ke negeri masing-masing, mengambil kesempatan itu untuk berjumpa keluarga selepas sekian lama tidak dapat kembali ke kampung, Fauzi. Okey, terima kasih kepada Nur Faziza Ali. Beliau adalah ataupun disebut sebagai Meja, Wakil Esrawani di Terengganu atas perkongsian berkaitan dengan sektor pelancongan secara keseluruhannya lah dan berkaitan dengan tempahan hotel yang dilaporkan sedikit meningkat berbanding dengan tempoh beberapa minggu sebelum ini. Dan pastinya jam 5.30 petang ini kita akan bawakan kepada anda sidang media harian ataupun sidang media akhbar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan perkembangan COVID-19 dan pastinya kita seperti yang sedia maklum esok adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan seperti yang diumum dan seperti yang disarankan dan juga dinasihatkan oleh menteri dan juga pihak berkuasa, kita kena jaga kita jaga kita dan juga kena disiplinkan diri. Kita selalu sebelum ini mungkin kita mengharapkan kawalan kendiri itu daripada pihak berkuasa, tetapi untuk Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini apa kata kita jaga kita, maknanya kita ingatkan diri kita ingatkan family kita ingatkan rakan-rakan kita dan kita ingatkan masyarakat dan komuniti kita supaya jangkitan penularan COVID-19 ini akan sepenuhnya dapat diputuskan. Saya Fauzi Zain, ini cerita-cerita di sebalik berita, kita jumpa lagi.